Bonjour à tous, Comment ça va? je m'appelle Nabila Putri. Je m'appelle Isniani Wahyu Hidayanti. Jadi, hari ini kami berdua akan membahas mengenai Passé composé et imparfait. Nah, bagi kalian nih yang masih bingung kapan menggunakan passé composé dan kapan menggunakan imparfait. Karena kedua tenses ini sama-sama bentuk dari masa lampau dan keduanya juga dapat digunakan secara bersamaan. Nah, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Karena kami akan memberikan tips untuk membantu kalian agar kalian tahu kapan harus menggunakan passé composé dan imparfait. Baiklah, mari kita mulai dengan passé composé. Kapan sih kita harus menggunakan passé composé? Yang pertama, passé composé digunakan untuk membicarakan suatu peristiwa atau kronologi. Nah, contohnya seperti La semaine dernière, je suis allé au cinéma, j'ai regardé un film, et j'ai mangé des popcorn. Nah, yang berarti minggu lalu saya pergi ke bioskop, saya menonton film, dan saya makan popcorn. Di sini menjelaskan suatu kronologi peristiwa ketika saya pergi ke bioskop, kemudian menonton film, dan kemudian makan popcorn. Selanjutnya ada Yang kedua, passé composé digunakan untuk membicarakan tindakan utama atau tindakan sesaat di masa lampau. Nah, contohnya itu ada hier, j'ai visité ma grand-mère, yang berarti kemarin saya mengunjungi nenek saya. Selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga, passé composé digunakan untuk membicarakan tindakan yang spesifik di masa lampau. Contohnya seperti en 2010, je suis devenu professeur, yang berarti pada tahun 2010 saya menjadi seorang guru. Kemudian selanjutnya, yang keempat, passé composé digunakan ketika membicarakan tindakan yang tiba-tiba memotong tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya seperti j'écoutais la radio quand mon téléphone a sonné, yang berarti saya sedang mendengarkan radio ketika telepon saya berdering. Nah, di sini ketika quand mon téléphone a sonné itu merupakan suatu tindakan yang memotong kejadian j'écoutais la radio ketika saya sedang mendengarkan radio. Selanjutnya, imparfait. Kapan sih kita harus menggunakan imparfait? Nah, kita akan menggunakan imparfait dalam 3 situasi. Yang pertama, kalian akan menggunakan imparfait ketika kalian membicarakan tentang kebiasaan di masa lampau. Contohnya seperti tous les samedis, j'aime jouer au tennis. Nah, yang berarti setiap hari Sabtu saya bermain tenis. Nah, pada contoh tersebut, James memiliki kebiasaan di masa lampau, di mana setiap hari Sabtu ia selalu bermain tenis. Yang kedua, kalian akan menggunakan imparfait untuk deskripsi di masa lampau. Kalian bisa menggunakan untuk deskripsi fisik. Misalnya, il était grand yang artinya dia tinggi. Dan kalian juga bisa menggunakan imparfait untuk deskripsi latar belakang. Contohnya, il faisait beau, yang berarti cuacanya bagus. Dan terakhir, kalian juga bisa menggunakan imparfait untuk mendeskripsikan perasaan kalian. Misalnya, hier j'étais triste, yang artinya kemarin saya sedih. Kemudian, yang ketiga, kalian akan menggunakan imparfait untuk membicarakan tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya sama seperti yang ada di passé composé tadi, j'écoutais la radio quand mon téléphone a sonné, yang berarti saya sedang mendengarkan radio ketika telepon saya berdering. Nah, dalam kasus kalimat ini terdapat dua tenses, yang mana kalian akan menggunakan imparfait untuk tindakan yang sedang berlangsung, yakni j'écoutais la radio, saya sedang mendengarkan radio. Dan kalian akan menggunakan passé composé untuk tindakan yang tiba-tiba memotong, yakni quand mon téléphone a sonné, ketika telepon saya berdering. Oh ya, ada tambahan nih buat imparfait. Biasanya kata kerja seperti être, avoir, pouvoir, vouloir, et savoir itu pakai imparfait ya, karena kemungkinan besar mereka menggambarkan kondisi masa lampau. Dan ada tambahan juga beberapa kata keterangan yang menunjukkan passé composé dan imparfait agar memudahkan kalian untuk membedakan keduanya nih. Nah, di imparfait itu ada tous les jours,
tout le matin, chaque fois, toujours, souvent, d'habitude, quelquefois. Kemudian, kalau di passé composé ada soudain, tout à coup, à ce moment-là, en 2010, hier, l'année dernière, ensuite, puis, après, et alors. jadi gimana nih? Kalian udah pada tahu kan kapan harus menggunakan imparfait dan passé composé? Baiklah, setelah ini saatnya kalian untuk berlatih agar bisa lebih memahami mengenai imparfait et passé composé. Di description box kami sudah menyiapkan beberapa latihan untuk kalian. Jangan lupa dikerjain ya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Au revoir.